Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati, Ustaz Ngurusi Masjid dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pemimpin-pemimpin setempat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada malam ni. Saya lewat sikit sampai, saya minta maaf sebab baru balik dari hospital tengok cucu baru dapat cucu yang kedua, baru pergi tengok. Alhamdulillah baru dapat sempat pergi ziarah cucu, belum keluar lagi pada hospital. Saya baru sampai dari Sabah, terus pagi tadi dan petang tadi baru kesempatan tengok dia di hospital, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya tak sempatlah tengok cucu sebab cucu duduk dalam bilik pengawasan doktor, tak boleh masuk melainkan mak bapak saja. Tok dia pun tak boleh tengok. Tengok gambar dengan video je lah. Dan kita lahir ni dalam keadaan kosong. Cakap tak boleh, makan tak boleh, teriak, minum susu, tidur. Miskin, lemah, dijadikan asal dalam keadaan lemah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk manusia ni dalam rahim-rahim ibu mengikut bagaimana kehendak dia. Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membentuknya. Huwallazi yusawwirukum, yang menggambarkan, membentuk, nak bagi rupa macam mana. Hidung, mata, kulit macam mana, Allah kata dia yang buat. Yang kita sekarang ni, kita ni pun Allah yang buat. Tak ada campur tangan kita langsung dalam penciptaan kita ni. Kita tak boleh nak cadangkan, Ustaz ni Tuhan kalau boleh hidung bagi pacak, telinga ni masuk ke dalam, capang terlebih, tak boleh. Dia berbeza dengan surau kita ni. Surau kita ni kita boleh bagi cadangan. Kita kata kalau tak ada tiang tengah tak cantik, tu yang ada sebatang tiang. Ada tiang ni baru nampak kemas. Buah pula kemas pula, dua beti besi tang tu, ada lagi kemas. Kalau tak ada tiang nak beti besi tang nak. Oh, dia kata kecil lah surau kita ni, kita bagi besar ke. Dan nak tarak jadi masjid. Tapi hak kita punya ni, tubuh badan kita ni 100% dia punya. Kita tak ada campur tangan langsung. Rupa kita ke, darah kita ke, jantung kita ke, mati kita ke, hidup kita ke, Allah Ta'ala kata dia yang tentukan. Dan dia jadikan pula secara percuma. Kita kalau nak buat tiang tengah sebatang, tukang minta. Boleh, tak ada masalah. Buh 8 batang pun tak apa, tapi bayar, kata tukang. Kita kata hangat, akaun tak ada, tak apa, buh 8 pun tak apa, tapi apa bayar? Allah Ta'ala pula dia tak minta bayar daripada kita. Dia jadi kita, dia buat apa pun kat kita, dia bagi apa kat kita free. Sebaliknya dia bagi lagi pula sesuai dengan umur kita, sesuai dengan keadaan kita. Dia bagi mata dekat kita.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dia beri kepada kamu pendengaran percuma. Nikmat hidup, dengar. Dengar ni menjadikan seronok ni. Sebab cuba tuan-tuan jumpa orangnya pekak. Macam mana pakcik? Dulu dengar, sekarang pekak, apa rasa? Tak rasa apa, rasa sunyi. Saya 2 hari, 3 hari duduk di Sabah, pekak. Naik Kundasang, naik Ranau. Diceramah kat Kundasang, kat Ranau. Dia jadi berdengung telinga. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, berdengung. Orang cakap, tak dengar. Kita cakap jadi kuat pula. Orang kata, ustaz ingat kami pekak. Tak. Bukan macam tu, kita tak boleh kawal. Sebab tu orang pekak tuan-tuan, dia cakap kuat. Dia rasa slow dah. Padahal dia kuat. Kita cakap tak dengar. Padahal kuat lah. Pasal berdengung. Baru 2 hari duduk di Kundasang, berdengung telinga ni. Aduh, jenuh pecik hidung. Dia kata pecik hidung. Tak mau. Rupa-rupanya menguap, baru dia mau. Bila menguap tu, meletup telinga. Pop-pop-pop-pop. Baru dengar orang lain. Pekak. Sebab tu Allah Ta'ala bagi nikmat pendengaran, nikmat pada kita. Kemudian yang kedua kata Allah wal absar. Allah bagi nikmat mata, melihat. Penglihatan. Allahu Akbar. Baru ni saya pergi di pulau. Bukan pulau, di betul-betul. Masjid apa, lupa. 9 berapa. Saya tengok 3 orang buta main semayang. 3 buta main semayang. Gagau tangga, gagau. Allah Akbar. Saya pergi turun masjid, tengok jalan 3 orang pegang meringkai. Buta main semayang. Kita ni mata pempat tak main. Dah mata rabun pula pakai spek tak main. Hak buta sampai. Nikmat Allah Ta'ala bagi mata. Yang ketiga kata Allah wal afidah. Allah bagi hati. Allah bagi pemikiran, Allah bagi otak, Allah bagi kita ni qalbu, Allah kita bagi fuad. Dan semua benda ini adalah percuma. Daripada 3 benda inilah manusia boleh hidup dengan sempurna, akhirnya membina kehidupan. Tuan-tuan cuba tengok orang yang ada mata, ada telinga, ada hati. Dia boleh hidup. Dia boleh cari rezeki dengan baik. Tak ada tangan. Tangan tak ada. Kaki pun tak ada. Jalan gelak-gelak kita. Tapi isteri lawa ke main. Rupanya tokek kapet. Tokek kapet. Kapet masjid, kapet dewan, dia tokek. Masya Allah. Kita ni kaki tangan semua ada. Isteri pun tak ada. Dia tangan apa pun tak ada. Masya Allah. Allah Ta'ala bagi. Pasal apa? Pasal ada telinga, pasal ada mata, pasal ada hati. Free Allah Ta'ala bagi. Daripada 3 benda ni, hang buatlah. Dan Allah Ta'ala bagi secara percuma. Allah Ta'ala bagi kat kita rumah. Duduk pula di permai ni. Tenang. Allah bagi kereta kat kita. 2 buah. Ni duduk tunggu pula 3 Alza tak sampai. Allahu Akbar. Dulu ayat ambil telaga. Lah ayat hangat ada ayat sejuk pun dah. Nama Kowai. Nama pun Cowai. Allahu Akbar. Makcik tak payah jerah ayat dah. Tu pun kalau tetamu mari tak payah mu ayat tak tahu. Dulu sungguh jenuh. Cerek tu teriak. Baru boleh buat kopi. Nyai. Oh no, masak dah ayam. Lah tak payah dah. Lah semuanya cowai. Cukup. Nikmat tu. Tu pun tak hidang ayam. Allah nanya Allah. Setengah jam, sejam tetamu duduk balik gitu. Lah tak minum apa pun. Aku main sejam. Hang tak jamu padahal cowai dah ada kat dapur. Bukannya nak kejerang ke apa. Kopi pun tuan-tuan tak payah tumbuk dah.
Siap-siap ada susu dah dalam dia, 3 in 1, 4 in 1. Cukup 2 tahun makan 3 in 1, 4 in 1, kaki pun tak ada. Berkat dia tu, menghilangkan kaki. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita ni macam-macam. Allah Ta'ala bagi nikmat duk kita ni di Bagan Serai, di negeri Perak, di Malaysia. Allah Ta'ala bagi nikmat. Ayak merata, melimpah ruah ayak. Ada tempat yang Allah Ta'ala bagi ayak tak ada. Makanan banyak. Daripada kita turun betul nak sampai ke tempat tuan-tuan ni, sepanjang jalan kedai makan banyaknya nikmat. Penuh dengan lampu. Orang tak ada tak? Hijau, kuning, merah semua ada. Tu elektrik sebulan berapa kedai Tom Yam lah. Depa boh lampu. Tak percaya tengok hadapan Petronas. Terang-terang lah. Tuan-tuan agak-agak lampu tak ada, minta sebetul kat depan. Kau membak terbakar di rumah kan. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Dia bagi macam-macam. Allah baiknya Tuhan, syukur. Dan lepas Allah Ta'ala bagi nikmat yang macam-macam pada kita ni, Allah offer pula. Allah minta buat pertukaran, Allah janji. Allah janji. Dia tukar pula pada kita ni. Ni dengan kita ni ada Tok Imam kita ni, masjid kita. Dia Bagan Serai. Ustaz Amin kita. Lama tak jumpa dia Ustaz Amin. Ya? Oh, tak dengar? Yang ni. Oh, mikrofon ni surah, masya-Allah. Ni SB, FB. Nah. Kan habis bodoh betul. Nanya. Kan habis. Baik, saya ni baik dengan Ustaz Amin. Dia nak apa pun saya bagi. Dia minta apa pun saya bagi. Baik. Minta rumah dapat, free bagi. Minta motor dapat, minta durian dapat. Bagi tanah free. Oh, bagi tanah lot dekat dia, rumah banglo 2 tingkat, ayak masuk, elektrik masuk, kolam renang semua ada. Free. Ustaz Amin pun masuk. Duk. Tanam pokok bonsai, buah gazebo pula. Oh, atas bumbung tu tempat landing helikopter. Drone. Ustaz Amin ambil lah. Saya bagi free. Tak bayar 1 sen. Satu hari saya jumpa Ustaz Amin. Ustaz, saya beli rumah Ustaz. Berapa ringgit Ustaz nak beli? 100 juta. Dah lah bagi free. Semuanya free. Saya nak beli hadiah pula. Saya ni bodoh ke tak bodoh? Dah lah bagi free. Lepas tu nak balik bayar pula. Cerdik ke bodoh saya ni? Jawab. Tak tahu. Soalan pun bodoh. Kalau kami jawab, kami bodoh tak? Allah Ta'ala, dia bagi kita free. Darah free, semua free. Otak free, rambut free, kulit free, tulang free, semua free. Dia bagi percuma pada kita. Kata Allah, siapa yang sanggup berjihad pada aku beli diri dia, aku ganti dengan syurga. Tuan-tuan nak kata Allah bodoh? Kalau tuan-tuan tolak, tuan-tuan yang bodoh. Dia bagi kita free, dan Allah Ta'ala kata, Innallah ashtara. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni membeli minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum. Kami beli daripada mereka, diri mereka, nyawa mereka, diri mereka.
dan kami ganti kepada mereka bi'anna lahumul jannah, kami ganti syurga dengan syarat mereka sanggup berjuang pada jalan Allah. Kami ganti tubuh badan mereka tu dengan satu tempat yang sangat hebat, akan dimasukkan dalam syurga. Baru tuan-tuan nampak soalan tadi ni. Kalau kita tolak offer Tuhan, bukan Allah yang bodoh, kita yang bodoh. Malam besok kita baca Yasin. Kita baca Yasin, kita akan jumpa ayat waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a. Oh, ramai ke lah, tak nampak. Tak apa, nanti minta ustaz sediakan skrin kat luar. Ada skrin, skrin pun ada. Di luar, di dalam mereka tak boleh masuk. Mereka ABC. Baik, cerita balik. Itulah, duk buka pintu lupa. Tambah anak cerita dia, astagfirullahalazim, Allahumma salli ala Muhammad. Lupa, tuan. Saya ni pelupa. Teringat kak tu, terus lupa pula. Tambah anak darah pula, lupa. Nak tengok dia. Tak pernah faham, tak faham sudah. Allah Ta'ala kata, kami beli diri mereka tu, kalau mereka sanggup berjuang pada jalan Allah, kami beli diri mereka tu, kami bagi syurga kat mereka. Dahlah percuma Allah jadikan kita, dahlah free Allah jadikan kita, kita tak payah bayang apa pun tuan-tuan, Allah bagi nanti syurga, macam itulah yang tuan-tuan baca dalam surah Yasin itu. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Cuba buka ayat tu. Datanglah seorang laki-laki daripada hujung kampung, bagi tahu kepada penduduk-penduduk di dalam negeri itu, ikutlah nabi-nabi ini, ikutlah rasul-rasul ini, jangan bantah mereka. Mereka tak minta upah daripada kamu. Raja kata, banyak cakap pula orang tua ni. Tangkap dia, bunuh dia. Dalam tafsir dikatakan bahawa laki-laki yang ditangkap, dibunuh tu, dihumban, dipijak beramai-ramai, dipukul beramai-ramai, mati. Dia seorang, mai satu pekan mempukul dia, berapa lama bertahan. Tuan-tuan ni, saya seorang, tuan-tuan duduk dalam taman ni, ada 100 orang main malam ni. Kalau tuan-tuan pijak saya ramai-ramai, agak-agak berapa minit saya bertahan. Nuhak badan besar sikit, dia tolak ke tepi, hampar ke tepi. Minggir, minggir. Cukup dia pijak saya seorang, mampus terus. Paling lama saya bertahan 10 minit. Kena pijak, kena empuk, kena hanyak smackdown. No? Smackdown. Gini je. 10 minit jalan. Dan 10 minit saya menanggung sakit, Allah balas pada saya syurga. Tuan-tuan sanggup? 10 minit sakit, Allah balas syurga. Nak ke tak nak? Nampak? Hak jawab hak kecil. Hak tua-tua tengok. Nanti ku fikirkan. Nanti ku fikirkan. La ilaha illallah. Itu mati kena pijak. Bayangkan tuan-tuan, orang yang syuhada, yang mati kena pancung, yang mati kena tikam. Berapa minit tuan-tuan? Berapa banyak sahabat Nabi yang dibunuh, yang terbunuh? Seminit pun tak sampai. 10 saat tak sampai. Pancung kepala, dirumban, direbus, semuanya ada. Allah balas kepada mereka itu dengan syurga. Itulah Ustaz. Ya, saya ni duk cita-cita syahid, tapi tak dapat Ustaz. Dulu dia pun ajak pergi perang Palestin, jauh sangat. Dia pun ajak jadi sukarela di Syria, anak pula kecil lagi. Alasan itu. Abang weh, kalau kita tak ada peluang mati syahid, kita masih lagi berpeluang dibangkitkan di hari kiamat dengan mereka. Bukan setakat dengan mereka, dibangkitkan di hari kiamat yang kita duk baca dalam Al-Fatihah tadi ni. Siratal ladzina an'amta alaihim
jalan yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka. Siapa jalan yang dapat nikmat? Nabi kata, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah sambung lagi, wa hasuna ulaika rafiqa. Surah Ali Imran ayat 67, 68, 69, 70. Ada golongan tak payah jadi nabi, ada golongan tak payah jadi siddiqin macam Abu Bakar As-Siddiq. Kita tak boleh lawan dia. Tuan-tuan nak doa ni, ya Allah, berikanlah aku iman mengatasi Abu Bakar As-Siddiq. Tobat lahum tak dapat. Terus ada minta doa macam tu. Memang Allah, Nabi pun tak suka. Benda yang mustahil. Ya Allah, berikanlah aku iman mengatasi Abu Bakar, ya Allah. Tak ada dah. Tak ada dah. Bila orang panggil dia nak sedekah ke, nak apa ke, Abu Bakar sedekah seluruh harta. Sekupang pun tak tinggal. Macam tu kita nak lawan iman Abu Bakar. Jom jihad dengan harta. Dibagi semua. Satu pun tak tinggal. Nabi tanya, hang tinggal apa ke anak isteri hang? Allah dan Rasul. Kita nak bulan tabung ni pun tuan-tuan. Sejak tabung ni letak dua di tengah-tengah tiang ni, sampai sekarang tak pernah masuk duit. Bayangkan. Tiba-tiba, ya Allah, aku dah jadi Abu Bakar, ya Allah. Hentilah tuan-tuan. Setabung Jumaat tu pun buh RM5. Mai minta balik. Aku cadang nak buh RM4 je. Bawa balik RM1. Nak jadi Abu Bakar apa? Nak jadi orang syuhada. Allahu Akbar tuan-tuan. Jom kita ni. Nak jadi saleh. Nama kok boleh. Tadi saya lalu di mana? Iklan aircon. Nama Saleh. Tukang repair aircon. Saleh nama dia. Allah kata kalau kamu nak duduk dengan mereka ni, dua benda kamu kena buat. Yuta'illah war rasul. Ta'atlah pada Allah dan ta'atlah pada Rasul. Kamu dapat bangkit di hari kiamat dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Subhanallah. Hanya perlu taat pada Allah dan Rasul. Senang. Taat pada Allah dan Rasul. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala kata, dia offer kita dengan satu tawaran yang sangat menarik. Tawaran dia ialah, dia beli nyawa kita, dia ganti syurga. Okey, kalau kita tak mau pula berjuang dengan jiwa kita, kita duduk di bagan serai nak perang siapa tak oi. Ada satu lagi tawaran yang Allah Ta'ala offer kita. Tawaran itu apa dia? Wa amwalahum. Harta-harta mereka. Allah tawarkan harta yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan kepada kita syurga. Cuba tengok. Kita beli rumah kat taman Permai, Serai Permai ni. Permai Serai kan? Serai apa? Serai Maju. Silap. Tanah tu memanglah rumah tu kita beli. Tapi tanah tu siapa buat? Kita ada kebun durian di Batu Kurau. Tok kita punya. Tanah siapa buat? Allah bagi. Allah bagi benda kat kita. Siapa yang buat? Allah. Maka daripada harta itu, kita kumpul-kumpul, kita boleh buat macam-macam. Beli rumah, beli baju, beli kereta, nikah. Okey. Dapat anak dengan harta tu. Sekarang Allah Ta'ala offer, kalau kamu boleh berikan apa-apa dengan harta kamu, aku balas syurga. Sama ada kamu berwakaf, kamu bersedekah, kamu berhibah, kamu tolong anak yatim, kamu tolong fakir miskin, Allah Ta'ala kata, aku ganti syurga. Dahlah rumah tu Allah bagi, dahlah tanah tu Allah bagi, dahlah harta benda tu Allah bagi, Allah offer kita pula, Allah nak beli pula, dan Allah ganti dengan syurga. Ini tawaran kedua Tuhan. Selepas Allah offer pada diri kita,
Dia offer pula pada harta benda kita. Okey ustaz. Ustaz cakap harta. Ustaz cakap nyawa. Saya nak berjihad macam mana ustaz? Saya duduk di bahagian serai. Saya nak harta apa ustaz? Oi. Makan pun orang surau bagi saya. Nasib baik di masjid ni ustaz, ada gerobok rezeki. Tiap-tiap minggu ambil beras dekat masjid. Sebab sekarang ni dah tulis dekat situ gerobok rezeki. Ada beras, ada telur, ada ayam, ada minyak masak, ada bihun. Kalau anda betul-betul memerlukan, silalah ambil. Masya Allah. Ada yang main bonek. Sunyi tu gerobok. Sunyi dan sepi, tak ada apa. Tu bukannya betul-betul memerlukan, tu menterkedarah lah ustaz. Dia kata ustaz, saya mau harap yang tu je ustaz. Saya nak beli nafkah apa bendanya ustaz, saya tak ada duit. Nampak. Macam mana ni? Syurga ni hanya untuk orang yang berharta ke saja ustaz? Tak. Allah ni maha luas. Allah offer yang kedua untuk kita. Tadi Allah offer harta kita, Allah offer nyawa kita, gunakan pada jalan Allah, Allah balas syurga untuk awak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh korbankan diri kita untuk Tuhan. Ada orang di masjid ni, dia dah korbankan diri dia untuk jadi pegawai masjid. Dia tak mau balik kampung dah. Kampung kat Lengung, raya pun tak balik lah. Dia kata kalau aku balik raya, siapa nak jadi imam sini? Kalau aku balik cuti, siapa nak jadi azan sini? Dia korban untuk masjid, jihad. Ada orang yang berkorban untuk agama Allah ni, jadi pendakwah, jadi mubaligh. Saya datang sini naik kereta. Lalu ke highway, main dalam masjid tuan-tuan ni, tak cukup dengan aircon, kipas pasang. Tandas tuan-tuan cantik lah, ya Allah. Bersih tandas. Nak bagi berapa bintang tak? Bagi A tu dah. Lagi bagi bintang 3 ke minus lah. Cantiknya, ya Allah. Seronok tengok masjid tuan-tuan. Tapi kita tak benar. Saya belum lagi mencapai pendakwah yang betul-betul. Saya tak pergi lagi pendalaman. Tandas pun tak ada. Masjid pun tak ada. Aircon pun tak ada. Hang sanggup berdakwah pada orang dalam-dalam. Sebab tu cabaran pada saya tu. Pi Sabah, pi Sarawak. Naik feri, bukan macam feri Pulau Pangkor, Langkawi tu. Naik sungai, naik feri. Sebelah boya. Sama naik kita. Jangan bercakap lagi tentang saya berdakwah Ustaz. Hang belum pergi sana. Hang tak duduk seminggu, 2 minggu, sebulan. Tah makan macam mana, tah mandi lagu mana. Ayak pun tak ada. Yang hak boleh ceramah ni boleh lah mai tempat macam tuan-tuan. Siap bunga manggal lagi. Hari Merdeka itu hari Malaysia, orang ceramah. Tunggu tepi jalan tu, siap bunga mangga kompak. Apa tengok kaki dia pijak tanah aja, apa pound terus. Lalas saya tak turun tuan-tuan, biar member situ. Belum lagi nak capai tahap. Hari ni kita pergi Islam, minggu lepas kita pergi tak Islam pula dah. Oh, cabaran tuan-tuan. Cabaran betul-betul. Nak jihad. Kalau hang sanggup. Sebab tu kalau kita boleh pergi, tapi ramai daripada kita tak boleh buat tuan-tuan. Maka kalau kita tak boleh buat, Allah offer tadi, gunakan harta awak, bantu orang yang masuk ke dalam. Depa pikul beras, depa pikul makanan nu nak hantar orang dalam tu. Buat kenduri kat depa, terang.
Bila buat kenduri pun mereka mai. Cerita pasal Islam, cara semayang, cara apa. Sebab tu Allah Ta'ala offer kita, kalau kau sanggup korbankan harta kau, aku balas syurga untuk kau. Kita kadang-kadang nyawa tak boleh pergi, diri tak boleh korban, harta pun tak boleh wakaf. Tu macam mana? Sebab tu kita ucap tahniah dan doakan kepada sahabat-sahabat kita yang mubaligh, yang pendakwah-pendakwah ni. Mereka tak glamour pun, mereka tak masuk TV pun, tapi mereka duduk di dalam. Tuan-tuan tak jumpa dengan orang macam tu. Mereka bercakap, kita pun tak faham mazhab apa ni. Saya pergi tu tuan-tuan rumah mereka ni, mereka kata kucing, anjing. Islam tak Islam ni. Tengok lalu pula babi. Oi. Tuan-tuan nak buat macam mana? Jenuh jengkek kita. Au. Lala jadi sajak tu. Tuan-tuan yang saya hormati, kita tak mampu macam tu. Tak apa. Kita ambil offer Allah hak nombor 2. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini 3 golongan. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Quran. Ni dia. Tadi Allah kata kalau hang boleh offer dengan diri hang, aku balas syurga. Kalau boleh hang berkorban dengan harta hang, aku balas syurga. Kita bagi alasan, saya tak larat ustaz, saya tak boleh ustaz, saya sakit gaut, saya kencing manis, saya darah tinggi ustaz, mana boleh saya jihad ustaz, saya tak ada harta ustaz, saya miskin ustaz. Allah kata hak nombor 3 pula, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang sesungguhnya yang selalu baca Quran, yatluna kitaballah. Jom tuan-tuan, kita jadi hak nombor 3, kita adalah pembaca Al-Quran. Yang ni pun Allah Ta'ala bagi pada kita satu syurga, sehingga Allah Ta'ala sebut kepada kita perniagaan yang tidak akan rugi, namanya ialah membaca Al-Quran. Apa pula alasan kita? Saya sibuk main TikTok ustaz. Tuan-tuan tahu tak hari ni punya kajian, adik-adik, kajian kepada orang Malaysia menghadapi masalah juling akibat daripada tengok handphone. Jadi juling ni. Oh sudah. Satu mata belah Singapura, satu mata belah Penang. Jenuh ketuk balik baru center balik. Akibat terlalu duk tengok ni handphone. Sebelum tidur 1 jam, tengah tidur pun main. Sampai tidur, sampai berbaring ni boleh tengok, lalas tidur. Tidur pun dia boleh main lagi. Bila dia jaga, bila handphone tu jatuh pada katil, jatuh atas simen, pam. Tengah duk tengok dia elok, pam, jatuh. Terus keluar lagu, siapakah yang salah, ku tak tahu. Ada orang yang menghadapi masalah saraf kerana terlalu tengok main handphone tu, saraf kepada tangan dia. Tuan-tuan, handphone ni ada berapa gram? Ni handphone macam kita ni, smartphone kita ni. Tak pernah timbang tak pergi kedai rujit tolong timbang tak. Tumpang saya mangah pergi timbang. Duk ada 200 gram ke, 10 gram ke, 100 gram. Bayangkan setiap hari tuan-tuan duk kuih-kuih tangan tuan-tuan, handphone tuan-tuan ni 100 gram, 200 gram, berjam-jam. Kesan dia pada tangan. Dulu orang buat kajian tentang kesan pada pemberi tiket tol.
Ingatlah dulu kita naik tol, naik lebuh raya tu. Hak pegawai tol. Dia tengok kita, dia senyum. Kita tak ada usnya. Mereka buat kajian, boleh menjadikan lengan mereka ni, siku ni, tak ada grease. Begitu je lah. Sekarang dah tukar dah, smart tag lah. Apa kepala semua lah. RFID lah, apa, touch and go lah. Kalau dulu tu, bayangkan balik raya 1 juta. Wiper pun kalah. Ni, hari ni orang tak bagi tiket tol. Hari ni orang main handphone. Dia berat duk tengok handphone ni tuan-tuan. Dia rosak ni. Masya Allah. Tapi orang sanggup juling mata. Orang sanggup rosak saraf daripada orang baca Quran. Jarang kita dengar. Pasal apa mata hang juling mat? Aku baca Quran. Jarang tuan-tuan. Ni pasal apa tangan hang je lembik semacam mak? Aku duk pegang Quran. Tiap-tiap hari tangan aku dah tak ada tuan-tuan. Saya 3 tahun 2 tahun 8 bulan duduk di Mahat Tahfiz. Bila baca Quran macam ni, setiap hari, kalau tak macam tu, ke depan belakang. Nak bagi ingat Quran dalam kepala otak tu, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Kena pusing je ni. Kalau tak pusing macam tu, ustaz marah. Dia kata tak masuk. Kami pun gini. Jarang orang hafal Quran. Innal ladzina, jarang. Dia semua je ni. Innal, mata pejam. Kalau buka mata, orang lalu. Tambah masa tu kami duduk di masjid negeri. Kelas kami di belakang bahagian perempuan. Perempuan nak masuk ke tempat mereka, jumpa kelas kami tu. Bila tak pejam mata, innal ladzina yatluna gitu. Sudah, entah bila nak hafal Quran. Tu yang kena pejam mata. Lah ustaz kata tak jadi hampa ni, kena turun bawah. Tu yang buat kelas kat bawah pula tu. Pejam mata habis-habis, tak ada apa dulu. La ilaha illallah. 3 tahun duduk lagu ni. Tak ada pula waktu saya mengajar lagu ni. Tu siapa dia macam tu? Dulu masa dia belajar hafal Quran dia lagu tu. Bila jadi imam sembahyang, tak ada pula. Innallah, tak ada pula. Allah. Sahabat saya belajar di Pakistan. Tahfiz di Pakistan. Guru dia lagi dahsyat. Siapa yang tak bergerak macam tu, nampak. Tengah belakang tu, lagi ligat. Nak pergi masuk, sebab tu adik-adik kalau masuk sekolah tahfiz, automatik tengok budak-budak dia duduk lagu tu. Pasal apa? Pasal nak pergi masuk dalam Quran, dalam kepala otak. Sehari 2 muka kena ingat. Sehari 1 live bersamaan 2 muka. Ada hak pandai ligat tuan-tuan, 4 live 1 hari. Dia boleh ingat 4 muka surat. Allah. Setahun setengah habis. Hak jenis laju ni. Dia tengok sekali, dia boleh ingat. Tengok sekali, dapat. Loh, otak apa Allah bagi ingat hang ni. Sekarang jadi pengarah perhutanan. Negeri mana saya tak sebut. Dia pengarah hutan sekarang. Sebab lepas habis dia belajar kami, dia sambung buat ijazah di Universiti Pertanian. Lah, pengarah. Kalau tuan-tuan jumpa dia, dia boleh tengok Quran. Dia pejam mata. Lah, besok 4 muka surat. Astaghfirullahalazim. Jenis apa? Tanya ayat dia, fi sabilillah. Surah ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Zakat, surah ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Macam mu'jam, boleh duk ingat. Otak Allah Ta'ala bagi entah. Anugerah Allah. Hak kita ni jenuh ingat lakum dinukum. Wala ana'a, wala tadi baca dah, wala antum, wala ana'a. Rasa baca dah. Lah budak belakang suruh rukuk lah. Allahu Akbar, rukuk. Tak jumpa lakum dinukum. Dia tak sama entah. Sebab tu kita tak disuruh hafal. Kita disuruh baca. Tetapi digalakkan hafal sebagus. Bukan maknanya Al-Quran ni tuan-tuan kena hafal semua, wajib hafal. Tak.
Bacalah. Sebab tu dulu ada satu tok guru apa nama di Kedah. Sebab tu orang kita ni kadang-kadang bodoh kan. Bahasa ni tak sama. Belah utara no, dia kata kecoh ni tipu. Main belah Batu Kura pun tipu kot. Ha, main kecoh. Main belah KL, kecoh tu Rio. Tak sama. Kecoh bagi mereka tipu. Kecoh bagi orang Kuala Lumpur, kecoh heboh. Dah kecoh dah. Bahasa dialek kita ni. Macam kita di sini tuan-tuan, nak sebut sikat lain, orang lain sebut perkataan lain, kita sebut surai. Mereka sikat tak sama. Tak sama. Macam orang Perak. Orang Perak dia macam lain pula. Kalau belah Batu Kurau, galak tu gedi. Amboi galak sangat. Tu kalau anak dara tu gedi, dia panggil galak. Amboi galak sangat. Duduk diam-diam. Galak. Main KL, kita menggalakkan ya kepada semua pekerja-pekerja ya. Itu galak lain pula kan, tak ada. Encourage pula galak. Tapi belah botol, belah lamba lain. Awak hidup galak pergi. Awak hidup galak pergi. Awak hidup selalu pergi. Saya taklah selalu pergi. Awak tak adalah berkenan benar nak pergi. Itu nama dia. Serupa belah Kedah pun, saya pun tak galak sangatlah benda tu. Bukan dia suruh orang, dia bagi dia. Sebab tu saya tak galak hafal Quran, saya baca Quran. Bukan dia tak suruh orang baca Quran, dia tu tak bersungguh untuk dia, tak galak tu dia. Saya awak hidup galak baca daripada. Awak hidup galak hafal. Bukannya dia tak bagi hafal, tapi jenis orang bodoh ni dia salah faham. Dia tak reti tentang dialek. Sebab apa? Sebab bagi dia nak baca. Tapi kalau kita nak hafal Quran, silakan. Sebab yang disuruh ialah baca. Baca selalu. Kalau kamu ingat, ni dia, good. Kalau kamu hafaz, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Itu hebatnya orang yang hafal Quran. Mulia. Tanya pada apa pun dia tahu. Kadang-kadang kalau kita gali mayat dia, gali kubur dia pun tak uput. Dia tak hafal Quran, tapi dia ingat Quran. Dia tak hafal Quran, tapi dia ingat sebab dia guru Quran. 40 tahun, 50 tahun. Tiap-tiap malam orang duduk mengaji dengan dia, budak-budak duduk mengaji dengan dia. Dia boleh ingat Quran. Bila mati tuan-tuan, 25 tahun dah mati, bongkar mayat dia nak buat jalan, bongkar kubur, mayat macam tu. Dah mati 25 tahun, kain kapan pun tak uput. Keberkatan orang yang muhafaz Al-Quran. Allah bagi ke dia. Allah pelihara. Sebab tu tuan-tuan ni dulu, sahabat kita ni, yang menikah orang Teluk Medan, dia hafal Quran dengan saya. Lepas hafal Quran jadi imam. Lepas imam jadi guru hafiz. Guru tahfiz. Dia duduk mengajar di sekolah saya sudah pada subuh sampai lepas isyak. Quran 24 jam. Ngada Quran. Saya tak pernah jumpa bila saya mandikan mayat, uruskan mayat, ringan badan dia. Ringan badan, lembutnya badan. Allah Ta'ala bagi. Dan kalau tuan-tuan ingat dia ni, perut buncit. Perut buncit, perut boroi. Tapi bila mati tuan-tuan, perut kempih dah. Jadi abang-abang di sini yang mana ada masalah boroi, minta mati cuba tengok. Kempih lah. Sungguh saya tak bohong. Saya tak heran langsung tuan-tuan. Sebab dia, bila saya buka sekolah 2006, dia mati 2018, selama 12 tahun. 13 tahun. 14 tahun tuan-tuan. Jadi imam Qiyamul Lail setiap malam dalam bulan Ramadan.
malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Agak-agak jumpa Lailatul Qadar tu. Allah bagi rezeki dekat dia. Bila berdamping dengan Quran, innal ladzina yatluna kitaballah. Tapi ustaz, saya tak hafal Quran ustaz. Tak hafal pun tak apa, baca. Tapi ustaz, saya baca tak sedap, tak macam qari tu. Saya tak ada nak lawan ustaz, qari bagan serai ni. Oi. Ustaz apa dulu? Wancik apa kan? Oi, sini qari ustaz memang tak sedap. Saya tak boleh berlagu, tapi karaoke boleh. Karaoke insya-Allah boleh. Oh, lagu Quran tak boleh. Nahwan tak erti, bayati tak erti ustaz. Lagu Sabah tak erti, Rash tak erti. Sebab tu kalau saya azan, saya tak ada lagu ustaz. Saya azan saya lagu belasah. Janji bang sudah. Orang yang bang dengan lagu dengan orang yang bang tak ada lagu beza. Tak apalah, janji bang. Bang dengan seni ni tuan-tuan, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain. Satu lagi bang tak ada lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Piramli je bang. Hayya 'alas salat. Itu kena subuh lena lagi entah. Dua-dua boleh tak? Dua-dua boleh. Tapi hak bagusnya apa? Hak berseni tadi sedap. Sebab tu bang pun penting. Bacalah Quran dengan cantik. Tak apa kalau tuan-tuan boleh berlaku seronok lah. Alhamdulillahilladzi. Oh, sedap. Tapi yang tu tak sesuai dibaca dalam sembahyang. Jadi imam. Bila nak habis? Dekat nak habis ulang. Dekat nak habis ulang. Oh, sudah makmum kata aku nak rukuk. Bila nak rukuk ni kita nak? Dia ulang. Dia qari macam tu. Jangan buat tuan-tuan. Ini sembahyang. Han nak baca macam tu sembahyang seorang. Sembahyang isyak buat lagu wa huwallahu fis sama. Oi, tuan-tuan. Lain, bacaan sembahyang lain, bacaan saja-saja lain. Yang penting kau baca sedap-sedap. Tapi saya tak boleh baca macam tu ustaz. Kalau gitu kau bacalah bagi betul tajwid, sudahlah. Tak sedap pun tak apalah. Janji betul tajwid. Sebab ada orang yang tak nak belajar taranum. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak belajar taranum, Pak Sepan, selalunya orang perempuan lah, uzur. Saya suruh baca Quran, uzur. Yang mengajar ustaz, opah leha. Baca opah leha, uzur. Opah pun uzur lagi. Apa sekarang apa? 78. Uzur. Ada lagi opah? Ada opah makan nyonya benar. Minggu depan suruh datang pun, baca pun, uzur lagi. La ilaha illallah. Kalau ustaz ni cerdik, dia tak baca Quran. Dia tulis jawi dekat whiteboard. Dia tulis jawi. Mim alif ma, kaf nun kan makan. Dal alif ga ya nun, ga ya nga daging. Baca apa? Baca bertajwid. Makan daging. Dia tak boleh kata apa? Dia tak boleh kata apa? Tu yang Piramli buat tu. Dulu hang bagi tahu hang uzur, hang tak boleh baca Quran. Lah dia bukan Quran. Dia tulisan jawi. Bulan, bu dua harakat. Lam nun lam jumpa dal ikhfa. Bulan dan juga angin. Mak adik disukun. Dah. Lah tinggal dia seorang macam tajwid semua orang lari pula tak. Serupalah dengan taranum. Tak boleh baca dengan ayat Quran, hang buat lagu taranum tu dengan jawi. Janji hang boleh berdengung tak mana, ikhfa tak mana, izhar tak mana. Ba sini rokok
dan hil aku nak hisab. Empat. Bunyi lagu apa? Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Ketua kampung kata ni boleh wakil kampung kita ni kata. Masuk peringkat daerah. Subhanallah. Kalau tak boleh baca bertaranum macam tu, nak buat macam mana? Suara kita tak lepas. Baca sajalah Quran bang. Sebelum tidur baca, lepas bangun baca, waktu rehat baca, waktu senggang baca, lepas isyak baca. Malam ni kuliah maghrib tak ada, ambil Quran baca. Di kedai kopi menyembang, kedai kopi berbual, padang bola berbual, di masjid tak payah bual. Banyak Quran, ambil Quran baca. Adik-adik main handphone boleh, start sudah. Baca Quran lagi lama daripada main TikTok. Oh, tengok tu, dia pangkah tu. Oh no. Oh. Baca Quran macam-macam benda boleh dapat. Yang kita sekarang ni duk tengok handphone siang malam ni, macam-macam benda boleh dapat juga. Tapi kadang-kadang ada manfaat atau tidak. Kadang-kadang yang kita nampak tu benda dosa. Tengah duk tengok TikTok dengan isteri, duk tengok TV, duk tengok TikTok, masuk pula gambar perempuan duk gedik. Isteri sebelah, maki kita. Tak guna bagi apa, dosa ni. Marah sungguh. Isteri pergi ke dapur, kita pun cari balik. Amal lah. Jahatnya perangai. Ini bukan orang sini ni Afrika ni. Kita duk baca berita apa? Kannya ada faedah apa? Berita artis beranak tak tunjuk muka anak. Berita pun dah duk seorang-seorang di Australia. Cerita bola sepak, Lim Tiong King jadi jurulatih. Cerita bola sepak, Cristiano Ronaldo tak skor-skor lagi. Ada skor dah? Oh, silap Ustaz. Ustaz ketinggalan tu ya. Dia tolong pebetul. Baik dia ada. Tidak fakta saya salah. Dia ada skor, Ustaz kata tak skor pula. Apa punya Ustaz? Ha? Oh, ketua bola. Oh, dia Ronaldo kan Messi? Tak tahu. Ya. Tetapi kalau kita semak Quran, seronok tuan. Kita kalau baca Quran, kalau boleh kaji Quran, seronoknya. Seronok dek baca Quran dek. Kan? Kita baca Yasin pun seronok. Yasin. Ya tu apa? Wahai. Sin manusia. Yasin. Wahai manusia. Itu pendapat lain. Pendapat satu lagi dia kata Yasin. Itu nama Nabi Muhammad. Oh. Nama Nabi Muhammad Yasin wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijak, sesungguhnya engkau adalah Rasul. Tak. Yasin ni hanya Allah saja yang tahu makna dia. Banyaknya huraian. Yasin saja tuan-tuan. Belum masuk lagi huraian demi Al-Quran yang bijak. Allah kata demi Al-Quran yang bijak. Allah bersumpah. Allah kata Al-Quran tu bijak. Masya Allah. Allah bersumpah dengan Quran. Allah bersumpah dengan buah. Allah bersumpah dengan nama tempat. Allah bersumpah dengan bintang. Allah bersumpah dengan masa. Benda-benda ni mesti hebat. Allah sumpah dengan duha. Duha. Mesti hebat waktu duha.
Allah sumpah dengan subuh wal fajr. Mesti hebat. Allah sumpah dengan Al-Quran, mesti hebat. Dan Allah Ta'ala kata Al-Quran tu bijak. Macam mana yang kata bijak? Ni yang kata bijak ni. Ni nama apa, Dik? iPhone, smartphone. Nama dia smartphone. Dalam bahasa Melayu apa? Handphone pula dah. Telefon pintar. Smart, pintar. Smartphone, telefon lawan kepada telefon pintar, telefon bimbit. Wah, bagus. Lawan kepada telefon pintar, telefon bodoh. Namanya pintar, lawannya bodoh. Ni nama dia telefon pintar. Apa nama? iPhone, Samsung, Oppo, semuanya ada. Ni semua Huawei, ni semua nama-nama telefon pintar. Ni bang, ni hak saya pakai ni lama ya. Lah hak barunya 14, 15. Lagi canggih. Kamera pada 45. Canggihnya. Dia simpan memori lagi lama. Lagi laju, lagi cepat, lagu banyak. Banyak. Akak-akak, kalau tak ada benda ni, besok suruh suami pergi beli. Duk pakai Nokia hak bodoh. Okey. Nokia tu pun bodoh-bodoh dia pun jatuh atas lantai. Pasang-pasang balik boleh guna. Beli. Besok pergi kat Kemunting, kat supermarket di Kemunting beli. Laki kita beli. Tanya kat dia. Ni binatang apa? Tanya Cina lah. Ini bukan binatang pak cik. Ini smartphone. Taulah aku. Nama dia apa? Oh, ini iPhone lah. Nampak? Apa kelebihan dia? Ini ya banyak. Ini paling canggih punya. Sekarang you punya kamera sini kamera. Dulu dia ada 3 sekarang dia sudah ada 4 campur kamera, ada 5 punya. Ini banyak canggih punya lah. You mengangkat gambar, you nampak itu lagi sharp lagi apa Melayu cakap terang. Lighting dia boleh buat. Sekarang kalau you ada anak, sekarang you punya anak mau duit sekarang you tak payah pergi bank you boleh tukar dari sini saja terus push sampai. Oh iya kau. Ini sekarang sekarang dah ada. Ini banyak canggihnya. Kita pun beli 5,000 bawa balik rumah untuk tengok isteri mai duduk sebelah kita. Binatang apa tu bang? Isteri tanya. Ini bukan binatang ini smartphone tahu lah nama apa. Ini iPhone 16 nya. Diulang balik apa Cina kata apa kelebihan dia bang? Sekarang Allah kata. Ini banyak canggih sekarang. Tuan-tuan lepas duk terang dekat isteri kita bumbuhlah kotak balik. Buhlah kotak ni balik warna putih tu, pekup elok-elok, buh atas almari. Pakai pun tidak, line pun tak ada, SIM card pun tak ada. Ada faedah tak smartphone ni? Tak ada. Pasal apa tak ada faedah? Pasal tak pakai. Allah kata Al-Quran tu smart. Allah kata Al-Quran tu pintar. Kalau duduk je atas almari tak pakai, bila nak nampak pintar Quran? Boleh faham maksud saya? Nak terang hak tu, tapi itu dia sikalang punya jok. Jom tuan-tuan kita ajak adik-adik kita ni, anak-anak kita ni buat pengajian, syoknya baca Quran. Syoknya baca Quran. Sebab hari ni digambarkan bagi mereka baca Quran ni teruk. Sebab tu saya kata dulu orang marah saya. Saya kata tiap-tiap kali kita buat maulid, siapa-siapa pun boleh jadi qari.
Dijemput 10 qari untuk bacakan Quran. Haji Dollah, Haji Bidin, Haji Mat, Haji Yusuf, Pak Nayan, Pak Musa. Baca ayat simple-simple je. Wan duha, sambung walaili iya saja. Ayat tu kata aku boleh baca, nampak. Tapi bila hari ni bila ada majlis rasmi, hak baca tu kita tengok teruk baca Quran ni. Tahun depan dia juga baca Quran. Tahun lagi sekali dia juga baca Quran. Sebab kita menggambarkan baca Quran tu kena teruk-teruk. Jom lepas ni tuan-tuan, kalau masjid kita ni buat maulid lagi sebulan tak sampai ni. 2-3 minggu lagi dah, seminggu nak main maulid ni. Ambil anak-anak kita ni pembaca Quran, sempena majlis Maulidur Rasul. Adik Hafiz, Haikal, Cristiano Ronaldo, Messi, Fernandes. Dia pun pakai baju Bruno Fernandes, tu dia Fabregas. Baju yang paling mahal sekali ialah Harry Maguire. Nampak, oi lagi hebat entah ni. Suruh mereka baca dengan simple ya, bersepah. Nak baca. Lama-lama mereka suka. Ni nama dia yatluna kitab Allah. Supaya orang selalu baca Quran. Bila kita baca Quran tuan-tuan, banyak. Dalam Quran dia ada 6-7 benda yang disebut buah dalam Quran. Buah rumman dalam surah Ar-Rahman. Ada surah disebut Ar-Rumman, surah An-Nahl. Surah Ar-Rahman fihi ma fakihatun. Disebut buah delima. Lagi buah pisang. Lagi buah anggur. Lagi buah kurma. Lagi buah tin. Lagi buah zaitun. Ni 6-7 buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Buah-buah ni lah yang anak-anak kita takut nak makan. Dia tengok buah delima, lain macam buah ni. Sedangkan buah delima tu Nabi kata kulit dia pun ubat untuk kita. Abdullah bin Abbas kata, kalau aku jumpa buah kurma dengan biji dia, aku telan sekali. Sebab dia buah syurga. Fihi ma fakihah. Di dalam syurga ada 2 buah ni. Syurga sebut apa? Buah kurma dan buah delima. Orang yang kanser, delima bagus. Orang yang usus masalah, delima bagus. Orang yang banyak asid, delima bagus. Abang-abang yang mengidap gout, delima bagus. Kencing manis, delima bagus. Kencing tawa, kena kencing pun bagus. Jom makan buah delima. Buah yang Allah sebut lagi dalam syurga, buah pisang. Sepanjang tahun ada buah pisang. Mesti ada sebab. Kenapa Allah jadikan buah pisang tak ada musim? Ada saja macam buah nyok. Bayangkan tiap-tiap hari ada buah durian. Potong kaki semua. Buta ramai, potong kaki ramai. Sebab tu Allah bagi sekali 2 setahun. Tapi buah nyok ada saja. Orang balik kampung dari Kuala Lumpur tanya kita, ayahnya ada ni buah pelam ke apa ada ke? Mana ada, buah nyok ada. Tidak ada semua ada. Buah tu ada, buah pisang. Allah sebut dalam Quran. Tapi buah pisang lah orang duk kutuk. Sambil duduk makan hari Jumaat. Apa ni pisang. Makan juga. Orang hak bawa buah pisang tu, dia bawa juga buah pisang hak boleh dimakan. Hak kita bawa pisang tak boleh makan, buat apa? Tu pun kita duk mengata dekat orang hak sedekah pisang. Apa? Biarlah. Dia sedekah. Pasal dalam Quran, dia ada pisang, dia tak pisang. Cuma saya tak apa suka sebelum sembahyang Jumaat kita makan, tak berkumuk, boleh makan kumuk. Ni makan barakallahu lakum wa sudah. Barakallahu nabi dah. Lagi cepat dia telan. Terus main sembahyang tak kumuk dah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira alam.
Ada lagi ni. Ha, sudah tuan-tuan. Telan pula dah. Bila nak sah sembahyang duk makan pisang? Later Ustaz, saya tak makan waktu sembahyang. Saya cakap tu pesan kat anak-anak apa nak makan pas sembahyang. Bangin. Tu yang dia buah dalam poket baju Melayu. Ada juga jenis tu. Bila sujud gulung suara atas jadah, dia tak khusyuk, kiri kanan tak khusyuk. Oh, main mana pisang orang sebelah, dia pun tak khusyuk, celaka keluar. Macam mana boleh jatuh tau. Bila sujud dan dia duk kacau, duk kepuh lah bukit. Bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar, hak sebelah pula cari. Tak ada. Oh, tak ada. Duk rasa pisang tu, tak ada. Jom tuan-tuan, kita ikut dalam Quran tu. Makanan apa yang Allah sebut, perbuatan apa yang Allah larang, perbuatan apa yang Allah suruh. Belum saya cerita lagi tuan-tuan, tentang wadduha, waktu duha, tentang apa nama ubun-ubun, nasriyatin kazibatin khati'ah. Kita tak belajar ni. Ubun-ubun kepala ni, rupanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tadi saya pergi tengok cucu tu. Tak tengok mak dia, cucu duduk dalam. Doktor datang, doktor Cina. Datuk, saya doktor ni. Cucu Datuk tak ada apa. Okey. Itu saya sudah tengok jantung itu, jantung kisma itu ada lubang sikit lah, ada lubang sikit, ada satu saluran itu lubang itu saluran tu dia akan tutup dengan sendirilah. Dia sekarang baby lagi, memang setiap baby dia akan terbuka ada satu lubang lah, jadi dia akan otomatik akan tutup. Tapi sekarang dia belum tutup, sebab itu dia ada sikit bernafas, ada bunyi lah. Okey. So dia tutup dengan apa doktor? Saya tanya dia tutup dengan apa? Rupanya bila kita ni beranak, bukan kita lah, isteri. Bila isteri kita ni beranak tuan-tuan, dia melahirkan seorang baby, automatik dalam jantung tu dia ada lubang yang terbuka sedikit, dan doktor kata ada saluran yang terbuka sedikit. Sebab tu tuan-tuan tak heran jumpa dengan baby yang jantung berlubang. Pak saya apa? Pak saya tak tutup-tutup. Dia kata baby ni semua orang akan lahir dalam keadaan ada satu kecil lubang terbuka. Dan dia akan tutup dengan sendiri dia. Sebab tu saya tanya, dia akan tutup dengan apa? Dia akan tutup dengan apa? Dia kata dia akan tutup dengan darah si ibu. Melalui apa? Susu ibu. Masya Allah tuan-tuan. Rupanya susu ibu itulah menyempurnakan, menjadikan baby itu sihat. Kadang-kadang orang kita sekarang, baby lahir je, botol susu sumbat. Jom akak-akak kita belajar tentang ciptaan Tuhan yang sangat hebat. Nama dia rezeki buat si anak. Nama dia susu ibu. Menyehatkan, memberikan kesihatan dengan izin Allah. Semua benda-benda ni ada dalam Quran tuan-tuan. Dalam Quran dia sebut wa fisaluhu fi amain, susulah anak kamu dengan ibu ni 2 tahun. Kemudian Allah Taala sebut 30 syahra, 30 syahra, 30 bulan menyusukan anak, daripada tempoh mengandung sampai menyusukan anak 30 bulan. Semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau kita adik-adik besar-besar ni tuan-tuan, kita buat daripada surah Al-Fatihah, pembacaan tafsiran, satu ayat, subhanallah, Masya Allah. Kita tengok Al-Ankabut. Tuan-tuan tengok Al-Ankabut, surah Al-Ankabut. Apa dia surah Al-Ankabut, Ronaldo? Labah. Bahasa Arabnya apa? Al-Ankabut. Al-Ankabut, labah-labah. Labah-labah ni kalau dia terkejut, kita
Sergah dia boleh lari selaju 30 km sejam. Sok dia lari. Kelam kabut mengangkang lari. Sebab tu orang panggil dia kelam kabut. Diambil daripada perkataan Arab al-ankabut. Orang yang kelam kabut, orang Arab akan sebut kal-ankabut. Kamu ni gopoh betul lah, kal-ankabut. Melayu datang kelam kabut, belasak sajalah. Labah-labah ni adik-adik, Allah letakkan nama surah. Nama dia surah Labah. Allah kata keluarga yang paling rapuh, cari makan yang paling rapuh, rumah yang paling rapuh ialah rumah labah-labah. Jomlah kita tengok rumah labah-labah. Mana? Tak ada. Baik, labah-labah dia ada isteri dia, ada suami dia, ada anak dia. Apa kerja suami dia? Tak ada kerja apa. Kerja duduk ngorak. Cari makan isteri. Sebab tu kalau isteri nak mengandung, nak telur, dia panggil jantan. Lelaki dia, mai kah? Mai orang tua tu. Bila mereka lepas bersenyawa, kalau laki-laki ni nak panjang umur, jantan ni dia kena lari cepat. Sebab selepas habis mengawan, labah-labah betina akan makan labah-labah jantan untuk menghasilkan telur yang banyak. Dia makan jantan dia. Sebab tu lepas mengawan je, lari kelam kabut dia. Kena gaut. Lebur. Mampu kena makan. Bila dah bertelur, anak dia menetah, anak dia pula akan makan sama-sama mereka. Siapa yang kuat, hidup. Siapa yang tak kuat, jalan. Kata Allah, rumah labah-labah inilah yang paling rapuh sekali. Jangan jadi rumah labah-labah. Isteri buat kerja, suami duduk saja. Anak pula duduk bercempera, gaduh pasal harta. Suami tak tanggungjawab, isteri pula duduk kongka laki. Sampai laki pun tak tahu nak kata apa. Jangan. Tetapi tetap Allah namakan dia Al-Ankabut. Nama surah. Maknanya ada tak faedah labah-labah? Ada. Labah-labah mencari makan. Titik. Kemudian dia keluarkan sarang dia. Dia sambung. Sambung tu nama apa? Connection. Sambung. Dia sambung sana, connection sini, connection sini, connection sini. Nama dia apa? Inter. Akhirnya dia siap satu jaringan. Nama apa? Net. Gabungkan sekali jadi apa? Internet. Lama dah Allah sebut internet dalam Quran. Tapi Mak Saleh buat dulu. Macam mana nak dapat maklumat? Internet. Macam mana nak bisnes? Internet. Macam mana nak jual tiket kapal terbang? Internet. Macam mana nak shopping online? Internet. Macam mana nak dapat maklumat? Internet. Macam mana nak jadi kaya? Internet. Tuan-tuan, kalaulah kita faham Quran, lamalah kita kaya. Akak-akak jual kuih bakar daripada rumah ya. Duk sila buat kuih bakar, kuih bangkit, kuih tidur, kuih goreng semua. Orang order sampai. Semua internet semua. Mak Saleh buat tuan-tuan. Teksi internet. Telefon-telefon sekejap main teksi depan rumah. Hari ni orang malas masak. Grup puk sampai. Puk panda sampai. Mereka buat. Kita hanya pakai. Mereka jadi jutawan. Ni menatang ni tuan-tuan, handphone ni, internet. Kalaulah benda ni kita ajak pada anak-anak kita sekarang tuan-tuan, Allahu Akbar, hebatnya kita. Jom kita ubah. Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, dia tak sebut innal ladzina yaqra'unal Quran. Dia sebut innal ladzina yaslunal Quran. Yatlu tilawah, baca hayati, fikir.
Lama-lama kita jadi hebat tuan-tuan dengan Quran. Adik-adik nanti bela lembu. Lembu ni, adik-adik suka motor Y3 suku. Tahun depan cuba jual motor yang kita beli second hand. Harga jatuh. Kok harga naik, RX-Z. EX5 jatuh, Yamaha jatuh, Y suku jatuh. Tapi kalau kita beli lembu, beli hari ni, jual 2 tahun lagi, agak-agak naik harga dia. Dia takkan turun lah. Allah letak nama surah Al-Baqarah, surah lembu betina. Kita pula faham lembu bodoh. Bodoh macam lembu. Lama-lama orang lain bela susu lembu, orang lain jaga lembu, orang lain jual daging lembu. Padahal lembu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jom tuan-tuan, kita kaji balik Quran. Awak akan dapat perniagaan yang sangat menguntungkan, takkan rugi. Allah sebut dalam Quran. Yang kedua, perniagaan yang paling untung apa? Wa aqamus salat. Dirikan sembahyang. Dia takkan rugi siapa yang sembahyang. Dan yang ketiganya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Sedekah boleh dibuat secara 4 jalan. Pertama, secara sembunyi. Kedua, secara terang-terangan. Ni boleh dibuat ni. I'lan. Boleh bagi tahu pada orang, boleh senyap. Jangan kata sedekah ni kena sunyi ada. Kadang-kadang sedekah kena bagi tahu. Allah sebut dalam Quran, sirra wa alaniyah. I'lan dan sembunyi-sembunyi. Siapa-siapa yang bisnes macam ini, mereka sedang berniaga. Perniagaan yang tidak akan rugi. Jom tuan-tuan, saya jadi peniaga. Peniaga apa? Saya pembaca Quran, saya pendiri solat, saya adalah pensedekah. Siapa yang buat 3 ni? Buat. Tuan-tuan adalah peniaga apa? Saya peniaga pembaca Quran. Awak meniaga apa? Saya meniaga sembahyang. Awak meniaga apa? Saya meniaga sedekah. Perniagaan saya sangat menguntungkan. Jom pegang Quran. Siapa nak yang untung, buat 3 benda ni. Baca Quran, sembahyang dan sedekah. Maka kata Allah, inilah bisnes yang tidak sama sekali rugi. Allah gunakan perkataan lan, lam nun lan, benda yang takkan jadi. Lan tabur, tidak akan rugi. Sekali-kali tidak akan rugi orang-orang yang sembahyang, orang yang sedekah, dan orang yang berdamping diri dengan Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi insya-Allah, andai kata saya tengok masjid tuan-tuan ni dinaik taraf jadi masjid, alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur sangat-sangat tuan-tuan dapat buat masjid. Kalau katalah nanti jawatankuasa nak buat pembesaran, tak muat masjid dan sebagainya, jangan takut-takut untuk bersedekah. Jangan segan-segan untuk berwakaf. Saya buat sekolah saya 2006, orang Masjid Bagan Serai datang berbah-bah. Sampai sekarang orang Bagan Serai duduk melawat. 2006 pondok ada 11. Ada 8 naik 11. 2016, 2022 pondok duduk ada 270 orang. 270 buah pondok, 270 orang peserta. Asal daripada sebelah naik 270. Surau mula-mula saya buat besar ni je. Sekarang tak boleh lah. Sekali mai semayang tuan-tuan 1000 orang nak semayang juga. Kena pergi besar. Dewan dulu saya buat 200 orang. Sekarang dewan boleh muat 600 orang. Tu pun sempit lah. Bayangkan tuan-tuan, seminggu 25 bas, 24 bas. Sebulan duk ada 5,000 orang melawat. Kadang-kadang mencecah 30 bas. Orang datang melawat, orang datang sembahyang, orang kiam mulai, orang belajar.
Setiap hari 400 orang datang belajar. Berapa banyak pahala yang dapat pada orang yang wakaf? Seronok dia orang, tuan-tuan. Saya pun taklah kata saya wakaf banyak. Kalaulah Allah terima apa hak saya buat, saya pun tak sabar nak duduk dalam kubur. Nak rasa seronok duduk dalam kubur. Duduk dalam dunia ni, tuan-tuan, letih. Orang baik pun orang kata, jahat lagi orang kata. Duduk dalam dunia ni penat, tuan-tuan, gaduh setiap hari. Kita tak gaduh, kita tengok orang gaduh. Buka TV dengan orang bergaduh, buka surat khabar tengok orang bergaduh, pergi kedai kopi pun bergaduh, politik. Jadi cemuh yang tengok. Sagi pergi tengok sini pula, menyanyi sana, gegar sini, gegar sana. Ada satu tempat je yang menyeronokkan kita. Sementara nak pergi ke akhirat, nama dia kubur. Nama dia alam barzah, nama dia kubur. Jom tuan-tuan, kita buat persiapan untuk itu. Bila kita buat persiapan untuk itu, mati pun seronok. Lapang, cerah, boleh jumpa balik dengan orang-orang yang telah meninggal pada kita. Kita duduk di sana dengan keadaan seronok sampai hari kiamat. Kalau kita duk harap dalam dunia ni penat, tuan-tuan. Perangai menantu macam ni, perangai anak macam ni, perangai jiran macam ni, perangai anjing jiran macam ni. Anjing dia tu pun kongkang. Belum masuk kucing dia lagi. Asyik nak berak main rumah kita. Habis berak lari rumah tuan dia balik. Pandai pula hang. Itulah hidup berjiran, tuan. Kalau begitu, kita sediakan satu tempat yang menyeronokkan di alam kubur. Apa dia? Hak yang saya sebutkan, 5 benda tadi. Kalau dapat kita buat macam tu, tuan-tuan, sekarang mati pun alhamdulillah. Allah tukarkan tempat kita yang lebih seronok di alam sana. Sama-samalah kita fikirkan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.